Selamat sejahtera kepada Dr. Zasliza binti Jamaluddin dan kawan-kawan. Kami ialah dari kumpulan 23. Ahli kumpulan saya adalah Eng Khaili 287265, Nur Laila Wani binti Roslikan 288410, Nurul Karina Nabila binti Razaimi Rizal 288415, Syamila Murugan 288421 dan Yo Zitian 287266. Tema kami ialah keluarga Malaysia dan tajuk yang akan bentang pada hari ini ialah perayaan tiga kaum di Malaysia. Nama saya Yo Zitian dan matrik nombor saya ialah 287266. Sekarang saya akan bentang bahagian pengenalan. Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai tiga kaum utama iaitu masyarakat Melayu, India dan Cina. Oleh itu, pelbagai perayaan akan dirayakan oleh kaum-kaum di Malaysia. Kajian ini berfokus dalam perayaan tiga kaum utama di Malaysia, iaitu Hari Raya Aidilfitri yang disambut oleh masyarakat Melayu, Deepawali yang disambut oleh masyarakat India dan Tahun Baru Cina disambut oleh masyarakat Cina. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Laila Wani binti Roslihan dengan nombor matrik 288410. Hari Raya Aidilfitri atau nama lainnya adalah Hari Raya Puasa atau Hari Lebaran akan disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Umat Islam perlu menjalankan ibadah puasa sebelum beraya. Hai dan selamat sejahtera. Saya Syarmini Murugan, nombor matrik 288421. Dengan ini saya ingin membentangkan tentang perayaan Deepawali. Deepawali atau nama lain Diwali disambut meriah oleh kaum India pada hari ke-14 bulan Aipasi. Hari Deepawali biasanya dirayakan dengan sebarisan pelita dan percaya cahaya boleh mengatasi kegelapan. Nama saya Eng Khaili, nombor matrik 287265. Tahun Baru Cina ataupun nama lain ialah Chunjie. Tahun Baru Cina disambut pada hari pertama dalam kalender Qamari. Sebelum sehari Tahun Baru Cina, semua ahli keluarga akan berkumpul dan makan besar. Saya Nurul Karina Nabila binti Razaimi Rizal, nombor matriks 288415. Seterusnya, rumah terbuka ialah satu acara yang akan dijalankan di negara kita setiap kali perayaan berlangsung, tidak kira sama ada Deepawali, Tahun Baru Cina maupun Hari Raya Aidilfitri. Seterusnya ialah pernyataan masalah. Kajian ini dilakukan adalah untuk mengenali dan memahami perayaan kaum Melayu, India dan Cina. Semua masyarakat akan menyambut perayaan berdasarkan agama yang dianuti. Justru, terdapat pelbagai perbezaan dan keunikan yang ada di dalam setiap perayaan yang disambut ini. Selain itu, kajian ini dilakukan adalah untuk mengetengahkan perbezaan dalam setiap perayaan tiga kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana kaum-kaum mempunyai tabiat hidup, perayaan dan adat sendiri. Yang terakhir, kajian ini dilakukan adalah untuk mengutuhkan lagi perpaduan dan hubungan antara kaum. Salah satu caranya adalah dengan menjalankan aktiviti rumah terbuka. Objektif kajian ini adalah untuk memberi pemahaman yang lebih jelas terhadap setiap perayaan yang diraikan. Seterusnya, untuk meraikan perbezaan dalam setiap perayaan. Akhir sekali, untuk mengeratkan hubungan perpaduan antara kaum. Kaedah yang digunakan untuk menyiapkan penulisan ini adalah dengan penyelidikan melalui internet, iaitu dengan menggunakan laman sesawang, akhbar online, portal rasmi kerajaan dan jurnal, dan juga kaedah perpustakaan, iaitu Perpustakaan Sultanah Bahiyah UUM. Umat Islam di seluruh pelosok dunia tidak kira bangsa akan menyambut Hari Raya Aidilfitri atau lebih dikenali sebagai Syawal pada setiap 1 Syawal setiap tahun. Perayaan ini disambut bagi meraihkan pengakhiran bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, setiap Muslim diwajibkan untuk berpuasa dan menjalankannya dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas serta menghayatinya. Dua cara yang digunakan untuk mengetahui tibanya Hari Raya adalah yang pertama melalui ruqyah iaitu melihat anak bulan. Proses ini dilakukan oleh pegawai yang terlatih di beberapa tempat yang strategik untuk memastikan maklumat yang diperoleh itu adalah sahih. Yang kedua pula adalah melalui hisab iaitu kiraan. Sejarah perayaan ini bermula dengan penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum Nabi menyebarkan ajaran Islam, masyarakat Arab Jahiliyah memiliki dua perayaan yang diwarisi secara turun-temurun. Perayaan mereka ini disambut dengan tarian perang, nyanyian, jamuan makanan yang lazat dan minuman yang memabukkan. Setelah ajaran Islam diturunkan, dua perayaan tadi telah digantikan dengan perayaan yang lebih mulia iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha.
Hari raya yang disambut buat kali pertama adalah pada tahun kedua Hijrah. Pada ketika itu, umat Islam berjaya dalam Perang Badar dengan menewaskan 1,000 tentera kafir dengan hanya 319 tentera Islam. Kejayaan itu diraihkan kemenangannya atas kejayaan menewaskan hawa nafsu sepanjang bulan berpuasa. Bermula itulah terbitnya kalimah Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin yang membawa maksud kepada jadikanlah umat Islam sebagai salah seorang dalam kalangan yang kembali dan memperoleh kejayaan. Ucapan ini sebagai tanda kemenangan untuk setiap kali perayaan. Akhir sekali, seseorang Muslim itu juga digalakkan untuk menghiasi harinya dengan amal ibadah kepada Tuhan. Hari Deepawali agak popular dalam kalangan Tamil, Bengali, Telugu, Malayalam dan Punjabi. Kisah pertama yang membawa maksud kewujudan Hari Deepawali ialah kisah Naragasura. Berdasarkan kisah pertama, Hari Deepawali disambut pada hari Dewa Krishna membunuh Naragasura untuk meraihkan kejayaan mengatasi kuasa jahat. Seterusnya, kisah kedua ialah Dewa Rama pulang ke Ayodhya selepas dibuang negara selama 14 tahun. Dewa Rama pulang bersama isterinya dan Laksamana setelah membunuh Ravana iaitu seorang yang jahat. Sejarah Tahun Baru Cina ada dua versi. Satu versinya ialah legenda yang berlaku di kampung negara Cina. Sebuah kampung diganggu oleh raksasa bernama Nian. Oleh itu, penduduk kampung membakar mercun dan menghiasi rumah dengan barang yang berwarna merah untuk menghalau Nian. Perkataan Kuo bermaksud lulus dan Nian bermaksud tahun dalam bahasa Cina. Tahun Baru Cina, Kuo Nian, yang bermaksud meluluskan Nian atau meluluskan tahun lama. Versi keduanya ialah tentang nama lain Tahun Baru Cina, iaitu Chunjie. Chunjie bermaksud perayaan musim bunga. Pada hari ini, orang Cina akan berkumpul bersama keluarga dan berehat secukupnya. Tahun Baru Cina amat bermakna kerana perkara ini sukar diperoleh. Keunikan pada Hari Raya Aidilfitri ialah umat Islam digalakkan untuk memperbanyakkan takbir dan mengucapkan kepada yang lain Taqabbalallahu minna wa minka, yang membawa maksud semoga Allah menerima puasa dan amal dari kami dan puasa dan amal dari kalian. Umat Islam disunatkan untuk mandi sunat Hari Raya dan makan sebelum solat sunat Hari Raya. Seterusnya, kutipan duit raya oleh kanak-kanak adalah agenda wajib setiap tahun, pemasangan pelita dan solat sunat Aidilfitri. Selain itu, juadah raya seperti lengat pisang bagi negeri Kedah, laksa Penang sudah semestinya bagi negeri Pulau Pinang, Perak dengan juadahnya, rendang tu, Pahang tidak asing lagi dengan puding raja, Sabah dan Sarawak akan menghidangkan kelupis pada tetamu, manakala dodol juadah wajib bagi negeri Melaka. Pakaian semasa Hari Raya ialah baju Melayu, baju kurung, baju kebaya atau lain-lain mengikut cita rasa individu. Akhir sekali, lagu raya yang rancak dimainkan di corong-corong radio dan televisyen seperti Balik Kampung, Nyanyian Sudirman, Piramli dengan lagunya Dendang Perantau dan Selamat Hari Raya yang dinyanyikan oleh Saloma. Lagu-lagu ini akan menambahkan lagi suasana ceria di Hari Raya. Pada pagi hari Deepawali, semua penganut India bermandi minyak dan mengunjungi ke kuil bersama ahli keluarga untuk bersemayam. Seterusnya, mereka mengambil restu orang tua dan memberi wang kepada kanak-kanak. Di samping itu, mereka juga membuat manisan seperti ladu, alu resam dan neyurlei untuk diberikan kepada saudara mara dan tetamu yang menghadiri ke rumah mereka. Pada hari Deepawali, wanita memakai sari manakala lelaki memakai weti. Pada Tahun Baru Cina, terdapat banyak keunikan. Yang pertama, sebelum perayaan, semua ahli keluarga akan berkumpul dan makan besar. Mereka akan menonton bunga api dan mercun sehingga tengah malam. Ini ialah amalan Shou Sui. Semua keluarga akan membersihkan rumah sebelum pukul 12 tengah malam. Seterusnya, pada hari pertama, orang tua akan memberi angpau dalam sampul merah kepada kanak-kanak. Terdapat beberapa pentang larangan, iaitu dilarang menggunakan penyapu, hutang piutang perlu diselesaikan sebelum hari pertama Tahun Baru Cina. Setiap orang perlu memakai baju berwarna merah dan yang terakhir dilarang mencuci baju dan rambut. Pada hari kedua, perempuan yang sudah berkahwin akan pulang ke rumah ibunya bersama keluarga. Pada hari ketiga, tidak boleh menjalankan rumah terbuka.
Seterusnya, hari ke-7, masyarakat Cina akan makan ikan salmon iaitu dipanggil gisang dalam bahasa Cina. Pada hari ke-15 itu hari terakhir Tahun Baru Cina dipanggil Cap Gome. Wanita bujang akan menulis nama dan nombor telefon di atas permukaan limau mandarin dan limau akan dibuang ke dalam sungai atau laut. Lelaki yang belum berkahwin akan mendapatkan limau dari laut. Jadi, mereka dapat mencari pasangan hidup yang baik. Jadah yang akan makan semasa Tahun Baru Cina ialah ladu, ikan dan kuih bakul. Rumah terbuka membawa maksud kepada sebuah perayaan yang disambut oleh pelbagai penganut agama. Rumah terbuka di Malaysia sering diadakan pada setiap kali perayaan Hari Raya Aidilfitri, Deepavali dan Tahun Baru Cina. Konsepnya adalah dengan menjemput jiran tetangga, keluarga dan sahabat handai daripada pelbagai kaum untuk datang ke rumah menjamu selera bersama-sama. Rumah terbuka di Malaysia ini merupakan sesuatu yang unik kerana ianya menjadi pemangkin kepada kesefahaman dan keharmonian negara. Antara kebaikan yang dapat diperoleh adalah kita dapat memahami budaya lain. Sebagai contohnya, apabila kaum lain berkunjung ke rumah terbuka kaum Melayu, mereka dapat merasai sendiri pengalaman dan pelbagai juadah yang tidak boleh didapati daripada perayaan kaum lain. Seterusnya ialah, rumah terbuka dapat memupuk amalan mulia dalam diri kita. Pemahaman yang mendalam terhadap budaya orang lain dapat menjadikan kita sebagai seorang yang berfikiran terbuka dan menjadi seseorang yang meraihkan perbezaan yang ada di sekeliling. Dengan ini, wujudnya sikap menghormati antara kaum. Oleh itu, rumah terbuka ini wajar diteruskan demi kebaikan kita bersama. Kesimpulannya, perpaduan negara amat penting dalam kalangan masyarakat untuk mengekalkan kemerdekaan dan keamanan negara. Justeru, perpaduan negara dapat dicapai melalui amalan rumah terbuka. Maka, amalan rumah terbuka amat digalakkan dalam kalangan masyarakat, terutamanya semasa perayaan setiap kaum untuk mengukuhkan lagi perpaduan negara di antara kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Terima kasih.